Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 129 baris yang ke-12 daripada bawah. Masih lagi dalam tajuk faslun fi bayani hukmi luqtat al-hayawan wa ghairihi ma'a bayani ta'rifihima. Fasal pada menyatakan hukum memungut binatang ataupun lain-lain harta, yakni harta luqtah, yang telah kita pahami iaitu harta yang tercicir, harta yang gugur, yang tercampak, sedangkan harta tersebut berkemungkinan ada yang mempunyai. Itu dinamakan harta luqtah. Dan barang siapa pungut akan luqtah, harta yang dia jumpa tadi, yang tercicir, yang jatuh, yang tercampak, ataupun yang dia terjumpa tadi, bertujuan kerana hendak memeliharakan akan dia selama-lamanya. Dia pungut bertujuan untuk dia simpan, dia pelihara. Kalau binatang tadi, dia pelihara binatang itu. Itu maksud dia. Maka adalah luqtah itu, termasuk binatang tadi yang dia ambil di padang, yang tidak tahu tuan empunya itu. Maka luqtah tadi, binatang tadi, ataupun barang-barang yang dia jumpa tadi, menjadi amanah pada tangannya. Tengok tuan-tuan, engkau nak memiliki tak boleh, tetapi kalau sekadar binatang tersebut engkau hendak pelihara, kata hukum
harus. Dengan syarat engkau ni adalah orang yang amanah. Tengok dia kata. Maka adalah luqtah itu amanah pada tangannya. Berat kerja tuan-tuan. Maknanya dia sebagai pemegang amanah harta yang dia jumpa tadi. Bukan hak dia. Engkau hanya pemegang amanah sahaja. Baik. Kerana ia memeliharakan akan dia harta tadi, luqtah tadi. Itu sebabnya sehingga dikatakan mengikut hukum bendahari dalam Islam ialah mereka yang tangannya amanah. Sampai macam tu tuan-tuan, hukum meletak. Bendahari Islam, pemegang perbandaraan Islam, hendaklah orang yang amanah. Tak boleh sedikit pun berlaku penyelewengan. Allahu Akbar. Dan jika ia berikan kepada qadhi, orang yang memungut tadi berikan kepada qadhi. Qadhi maknanya termasuklah mereka yang diberikan otoriti. Oleh itu wajib diterimakan dia oleh qadhi tadi, oleh pemerintah tadi, orang yang diberi otoriti. Kalau di kampung ini diserahkan kepada ketua kampung atau kepada penghulu harta yang dia jumpa tadi, maka wajib ketua kampung atau penghulu tadi memelihara harta tersebut. Jangan dia kata, aku tak nak, ini bukan kerja aku. Dia tak boleh kata macam itu, sebab dia ada otoriti di dalam kampung tu. Engkau kena pegang harta tu kalau diserahkan oleh orang yang jumpa harta tu. Maknanya tuan-tuan, ini yang Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu adalah pemimpin, wa kullukum ra'in, dan bertanggungjawab memimpin orang-orang yang di bawah tanggungan engkau. Maknanya kalau orang tu jumpa menyerahkan kepada engkau sebagai seorang yang ada otoriti dalam kampung tu, maka jangan tolak. Ini bukan kerja aku, dia kata. Maknanya tuan-tuan, berat tanggungjawab itu kerana terpaksa memegang amanah orang. Itu maksud dia. Wajib diterimakan akan dia oleh qadhi, oleh pemerintah atau siapa sahaja yang ada otoriti di dalam kampung tersebut. Dan tiada wajib oleh kebanyakan ulama kata tidak wajib akan mewawarkan pada ini kelakuan. Yang ini jika dipungut sekadar untuk memeliharakan akan dia. Kebanyakan ulama berpandangan, kalaulah sekadar lembu, kerbau, kambing ataupun yang lain-lain tadi dipungut sekadar untuk pelihara, kebanyakan ulama kata tidak wajib diwar-warkan. Tetapi hati manusia tuan-tuan, bila dia memperolehi sesuatu,
maka adalah keinginan yang tersirat di sebalik dia. Paling tidak dia pelihara, bila dia rasa susah besok dijual ni, tersirat hati-hati manusia seumpama itu. Cuma ulama kata, bagian besar ulama tak perlu nak diwawarkan. Kalau sekadar orang yang jumpa luqtah tadi, harta tu tadi, dia nak simpan aja. Baik. Maka jika ia orang yang jumpa harta tadi, luqtah tadi, ada qasad khianat. Tengok. Apa maknanya? Ada niat khianat. Paling tidak dia kata, ini rezeki aku, hak aku. Maknanya dia khianat. Dia tidak amanah. Patutnya dia kena simpan dahulu. Ataupun ada qasad khianat, aku nak jual lembu kambing yang aku jumpa ni. Ataupun aku nak belanja kawan duit yang aku jumpa ni. Mana khianat tu? Walaupun nak beri orang makan tu sunat, tetapi dia khianat daripada harta yang dijumpa tadi. Bagaimana? Maka jika ia qasadkan, niatkan khianat, kemudian daripada qasad pungut, selepas daripada dia meniat pungut tadi, kerana hendak memelihara, tiada jadi tiada kena ganti dengan semata-mata qasad. Tak perlu dia jamin. Sebab dia baru qasad. Dia ada qasad nak khianat. Selepas dia jumpa, tiba-tiba tak jadilah, aku nak pelihara jelah. Ini yang dikatakan qasad ini niat. Kalau nak buat baik, belum buat lagi, Allah Ta'ala dah beri ganjaran pahala. Kalau buat 10 kali ganda Allah Ta'ala beri. Tetapi kalau ada qasad niat jahat, belum tertulis lagi, tuan-tuan. Tengok. Kerana apa? Sifat Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah ke atas hamba dia. Datang ke masjid, qasad khianat kepada tabung masjid, nak pancing tabung masjid. Tiba-tiba dah masuk dalam masjid, tak jadilah. Orang ramai nampak. tak jadi nak pancing tabung masjid. Ada tak dosa? Tak kira lagi. Tetapi kalau dia buat juga, dia pancing juga duit dalam tabung masjid, baru dikira dosa. Allahu Akbar. Dan jika dipungut akan dia dengan qasad hendak khianat, maka jadi dhamin, kena jamin. Maknanya kena ganti. Sebab dia qasad dah hendak khianat. Kerana qasadnya itu, niatnya itu yang menyertai bagi pungut. Maknanya dia niat serta ketika dia pungut. Dia pungut barang tu dah ada qasad dah ada niat dah. Kat mana aku nak jual barang ni? Dia jumpa lembu kambing, kat mana aku nak jual? Ketika dia jumpa binatang, dah ada qasad dah ada niat dah nak jual. Kalau dia jumpa duit, dia pungut duit tu, dah ada qasad dah. Malam ni
nak bawa anak isteri makan Kentucky. Dah ada kasat dah. Itu kalau macam tu dia kata wajib. Dan tiada harus diwawarkan akan dia. Dan memiliki akan dia. Kerana ditilik bagi awal perkajaannya, mula-mula dia pungut itu, kerana bahawasanya perkajaannya itu diistilahkan sebagai merampas hak orang. Maknanya engkau dah ada kasat khianat dah. Tak payahlah engkau nak war-warkan. Allah Ta'ala tu maha mengetahui dah. Itu yang dia katakan, engkau diistilah seperti merampas hak orang. Walaupun dia belum buat, tetapi dah ada kasat khianat dah. Contohnya, dia dah jumpa lembu, dah jumpa kambing, dah jumpa wang ringgit ataupun barang-barang yang berharga tadi, dah ada kasat dah. Ini kalau jual ni, memang ada value dia, tinggi harga dia. Dalam keadaan sekarang dah ada kasat macam tu, maka perbuatan engkau tadi telah diiktiraf sebagai merampas hak orang. Tengok tuan-tuan, hukum kata, kalaulah dia kata aku tak rampas hak orang, itu engkau jumpa tu, engkau jumpa dah ada kasat dah nak jual, bermakna seolah-olah engkau merampas hak orang. Itu fiqh kata. Baik. Maka dilihat bagi awal-awal kerja dia memungut tadi. Ketika dia pungut tadi, kalau ada kasat dia nak khianat, maka fiqh kata seolah-olah engkau merampas harta orang. Allahu Akbar. Ini fiqh kata tuan-tuan. Dan jika dipungut akan barang-barang tadi, termasuk duit ke, termasuk binatang ke, termasuk harta yang dia jumpa, kerana hendak diwar-warkan akan dia. Dia jumpa duit, dia ambil duit tu. Dia ke datang masjid tadi, dia jumpa duit, dia ambil duit tu dengan kasat, dengan niat untuk dia war-warkan, dan ada kasat memilih akan dia selepas daripada dia war-warkan. Dalam hati kata, lepas aku war-war ni, kalau tak ada orang tuntut, aku rasa aku ndak lah. Itu yang ada kasat untuk dia memiliki. Maka adalah luqtah itu, barang yang dia jumpa itu amanah pada tangannya di dalam masa dia mewawarkan akan dia, dan kemudian daripadanya selama tiada memilih akan memilih. Maknanya selagi berada di dalam tangan dia, walaupun dia ada kasat hendak memiliki. Kasat macam mana? Selepas aku wawarkan ni, kalau tak ada, akulah ambil, kata dia, kasat hati dia. Maka fiqh kata, selama di dalam masa wawarkan, maka tiadalah diistilahkan dia memiliki barang. Maknanya tak dituduh engkau telah mengambil barang tu, cuma engkau adalah tangan-tangan amanah, engkau bersifat amanah. Sebab apa? Kasat dia, kalau tak ada orang tuntut, kalau tak ada orang yang memiliki barang ni. Tapi tidaklah bila dia berkata dia kasat macam tu, dia telah dikira sebagai memiliki harta tersebut tak. Jadi kena fahamlah di situ.
Dalam erti kata tuan-tuan, kesimpulannya qasad tu penting, niat tu penting. Contoh, tuan-tuan datang ke masjid dengan qasad, dengan niat untuk solat berjamaah. Tiba-tiba hari hujan, maka qasad niat nak solat berjamaah tu dah ada pahala dah. Tapi tidak kesampaian kerana hujan. Tak apa. Sebab dia qasad yang baik. Kalau qasad yang tidak baik, walaupun dia belum buat, tak dikira dosa lagi. Baik. Dan jika ia pungut akan dia dengan tiada qasad hendak memelihara. Dia pungut binatang tadi, dia pungut duit tadi, dia pungut barang-barang tadi, tiada niat pun untuk dia simpan. Dan tiada niat pun untuk dia memiliki. Dan tiada niat pun juga untuk khianat. Banyak tu. Baik, saya ulang balik. Dia pungut barang ni tadi, binatang tadi, dia tiada niat untuk pelihara. Satu. Dia tiada niat untuk memiliki. Dua. Dia tiada niat untuk khianat. Tiga. Dan dia tiada niat juga amanah. Ataupun diniatkan salah satu daripada keduanya. Lepas tu lupa dia niat-niat dia tadi, dan lupa ia akan dia, maka adalah ia dikira amanah dan harus baginya memiliki akan dia dengan syarat ittifaq, persetujuan. Maknanya telah dipersetujui. Boleh kau simpan walaupun dia tidak ada niat nak pelihara, dia tiada niat untuk khianat, dia tiada niat untuk amanah. Tiba-tiba dia terlupa barang tu masih ada di dalam tangan dia, maka orang ini masih dikira sebagai amanah. Dengan syarat ittifaq, dia bersetuju, aku simpan barang ni. Maknanya tuan-tuan, dalam kata tak boleh kita mudah rasa syak, rasa zan, rasa waham kepada seseorang. Contoh, kita dah tahu si fulan ini jumpa kerbau, jumpa lembu, ada ditambat dekat rumah dia. Tengoklah si Mamat tu, dia ambilnya kerbau, entah mana dia jumpa, dia nak jual lah tu, ataupun dia nak sembelih, nak kahwin anak je. Tengok tuan-tuan, punya jahat manusia. Mudah sangat nak menuduh. Dalam Islam jangan ada rasa syak, rasa zan, rasa waham kepada seseorang. Ini semua dibenci oleh Allah, sifat-sifat seumpama ini. Dalam erti kata, hendaklah sentiasa kita bersangka baik. Ini tidak. Baru lembu tu, kambing ditambat dekat rumah dia. Sedangkan dia tidak ada qasad nak pelihara, tidak ada niat untuk khianat, tidak ada niat untuk dia simpan. Belum ada niat apa-apa. Tapi orang lain kata, itu niat dia tu besok kahwin anak dia tu, bulan depan tu lembu tu niat sembelih lah tu. Jahatnya manusia. Dalam erti kata, nak mengajar kepada kita tuan-tuan, janganlah terlalu mudah kita prasangka buruk. Kalau prasangka baik tak apa. Dalam Islam kata, hendaklah sentiasa kita berprasangka baik kepada seseorang.
Jangan berprasangka yang negatif. Kita anggap yang positif. Ini Islam suruh. Sebab apabila ada berdetik prasangka buruk, itu adalah siapa yang ajar? Syaitan. Syaitan. Jadi tuan-tuan, untuk dia mengajar kita. Baik. Dan mengiringi, maknanya seterusnya, mengiringi itu mana seterusnya, memungut harta yang dia jumpa tadi, hendaklah diketahui akan jenis, hendaklah diketahui akan sifat, hendaklah diketahui akan kadar dia dan bekasnya dan tali pengikatnya. Contohnya, contoh jumpa duit tadi, maka pastikan duit yang jumpa tadi kena pasti dalam bentuk apa, mata wang apa, ringgit, rupiah, dirham, dinar, itu pastikan jenis dia. Itu. Kemudian sifat dia, wang tu, wang macam mana? Wang kertas ke? Wang siling ke? Kemudian kadarnya berapa banyak? Kalau sifatnya tadi, wang kertas tadi yang 50 rial ke, yang 50 ringgit ke, yang 100 ringgit ke, kan duit ni macam-macam sifat dia. Ada RM1, ada RM5, ada RM10, ada RM20, ada RM50, ada RM100, ada RM500, ada RM1000. Itu sifat dia. Kemudian kadar dia, berapa banyak engkau jumpa? 100, 200. Kemudian tali pengikatnya, duit tu tak adalah tali pengikat dia, paling tidak diikat dengan getah. Kalau lembu kerbau tadi, ada tali pengikat dia. Tali nelon, tali rupiah, pastikan pengikat. Maknanya apa? Sebab apa tuan-tuan? Dalam Islam hendak jelas satu persatu sifat dia. Macam hukum meminang juga. Dalam hukum meminang, bila ada pihak yang menjadi wakil kepada pihak keluarga lelaki tadi atau kepada wakil pihak pengantin lelaki tadi nak pergi meminang, boleh bermusyawarah. Hukum kata hendaklah berbincang. Sampai ulama kata wajib berbincang, maknanya wajib bermusyawarah, nak menceritakan sedikit sebanyak berhubung dengan perempuan yang hendak dipinang ni. Itu kena bincang. Jangan terus bawa cincin, ni datang ni nak apa ni? Nak minang anak kau lah. Bincang tidak apa tidak. Wajib bincang dulu. Apa perbincangan dia? Bincangkan sifat dia macam ni. Katakanlah dia datang tu nak meminang, anak dara kau ni belum ada orang pinang ke? Belum. Ada hajat nak meminang. Apa tu tanyalah berapa umur dia, kemudian macam mana sifat dia, begini. Sekadar untuk memaklumkan aja. Tapi jangan sehingga memburuk-burukkan. Alah, anak dara aku ni begini. Kalau masak memang pemalas, penyegan sungguh. Jangan duk cerita yang buruk-buruk. Kalau mata darah memang kuat, jangan menceritakan yang buruk-buruk. Jangan. Orang tu datang nak minang, ya, tawar hati terus. Kalau macam ni, cancel lah. Ceritakan yang baik-baik. Tapi jangan sampai semua. Sifat keburukan dia memang
memang jenis betina pemalas masak. Aku mak dia yang masak. Kalau minta darah kau main kuat, dia kata. Jangan buruk-burukkan. Itu maknanya boleh ceritakan, oh begini. Itu sebabnya dalam sebuah kitab ada ceritakan bagaimana seseorang lelaki apabila ditanya, engkau dah kahwin ke belum? Belum. Oleh itu, pinanglah anak si Fulan. Maka dia beritahulah anak seorang abid ini, dia kata, anak aku ni begini. Mata dia tak ada, mulut dia tak ada. Rupa-rupanya anak ahli sufi, tuan-tuan. Mata yang tidak pernah tengok benda-benda yang maksiat. Mulut pun dia jaga. Bukan kata mulut tak ada tu dia bisu, mata tak ada tu dia buta, bukan. Tetapi macam tu dia istilah. Punya hebat. Baik. Hendaklah diketahui jenis dia, sifat dia, kadar dia, bekasnya, tali pengikat. Dah tahu semua. Kemudian diwar-warkan dia pertama di pasar. Kalau orang Arab zaman Mekah dahulu dikatakan suqul lail, pasar malam. Saya berkesempatan pada tahun 80-an pergi ke Mekah, keluar aja dataran Mekah tu penuh dengan pasar malam. Tidak ada macam-macam sekarang. Dulu keluar aja pasar malam keliling. Makanan beli kat situ aja. Restoran tak ada lagi. Beli nasi bungkus saja. Itu zaman 80-an. Baik. Diwar-warkan dekat pasar. Yang kedua, pada segala pintu masjid. Bukan dalam masjid dia, pintu masjid, pintu luar. Dalam masjid jangan. Itu hal duniawi. Kat pintu masjid. Kan orang nak masuk. Siapa ada hilang lembu ke bau, war-warkan. Tatkala orang keluar, tu war-warkan. Dan pada tempat perhimpunan orang ramai, dekat pasar minggu ke, orang ramai berhimpun. Lagi, dan dibanyakkan war-warnya pada tempat perjumpaan. Di mana orang banyak kumpul. Di pasar malam war-warkan. Diulang-ulang. Itu dia katakan banyakkan diwar-warkan pada tempat berjumpanya. Maka diwar-warkan akan dia yang pertama dalam tempoh setahun mengikut adat. Tempoh dia setahun. Tengok tuan-tuan. Kita ni anak jumpa duit, asar tadi, maghrib kata jom kita makan Kentucky. Anak jumpa balik sekolah petang tadi. Ya, jumpa duitnya RM100 ya. Okeylah. Lepas maghrib kan cakap dengan mak kau, kita pergi makan Kentucky. Dia dahsyat ayah. Tak sempat pun nak setahun. Sehari pun tak sempat. Jumpa lepas asar tadi anak berbalik pada sekolah agama. Lepas maghrib pesan. Nanti kita lepas maghrib kan kita siap-siap lah kita makan Kentucky. Duit mana ya? Duit yang kau jumpa tadi. Tengok tuan-tuan. Allah. Sedangkan hukum kata maka hendaklah diwar-warkan dalam tempoh setahun. Dimulakan dalam tempoh setahun tadi tuan-tuan, dimulakan pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari itu 2 kali. Pagi dan petang. Tengok tuan-tuan, kena war-warkan. Tiap-tiap hari, pagi, petang, war-warkan. Baik. Selepas
tiap-tiap hari 7 hari. 7 hari sekali ulang balik. Kemudian tiap-tiap hari sekali. Hari ini sekali, besok sekali. Kemudian tiap-tiap 7 hari. Yang tadi 7 hari turut-turut. Kemudian tiap-tiap 7 hari sekali lagi ulang. Ataupun 2 kali. Hingga sempurna 7 kali 7 hari. Baik. Kemudian tiap-tiap sebulan sekali. Tengok tuan-tuan. Dalam tempoh setahun tu hendaklah diwar-warkan sehingga akhir sekali sebulan sekali. Cukup setahun. Dalam arti kata bukannya terlalu mudah untuk kita memiliki harta yang dijumpa. Bahkan lepas itu hendaklah diserahkan kepada pihak yang berkenaan, yang berwajib. Baik. Dan sunat, dalam tempoh-tempoh tersebut, sunat disebutkan setengah sifatnya. Katakanlah hari yang pertama tu kita war-warkan. Siapa ada hilang duit, orang kampung Batu Berendam ni, siapa ada hilang duit, macam tu. Sampai hari yang ketujuh ataupun selepas itu, duit ni kita jumpa dekat sini-sini. Itu maknanya kena sebutkan sifat dia. Wang kertas jumpa banyak ni. Tapi dia kata jangan habiskan segala sifatnya. Maknanya jangan sebut semua. Katakanlah dia jumpa RM100, dijumpa dekat jalan nak pergi ke masjid, di depan warung, di depan warung tu, dekat dengan Mahat Tahfiz tu, tepi longkang tu, wang kertas RM100. Jangan sebut semua sekali. Nanti sebab apa dia kata? Sebab apa? Supaya jangan diperdagangkan oleh orang yang dusta. Maknanya ada orang yang tidak bertanggungjawab. Dia kata, oh itu duit aku dah tu. Semalam aku lalu kat situ. Tengok, mudah orang nak menyangka. Itu sebabnya kalau kita nak war-warkan, jangan sebut semua sifat duit ni tadi. Bimbang-bimbang takut ada orang mendakwa. Oh, kalau macam tu Tuan Haji, duit saya tu. Semalam saya lalu dekat warung Haji Mustafa tu, lalu dekat sekolah tahfiz tu. Saya seluk duit nak tengok kunci. Kat duit saya lah tu. Mudah orang nak mengaku. Itu sebabnya jangan sebut semua sekali. Baik. Maka jika dihabiskan sifatnya, wajib jamin. Sebab apa? Wajib ganti. Bila kau dah habis semua kau war-warkan, tiba-tiba datang orang menuntut, sedangkan orang yang menuntut tu bukan hak yang sebenar, maka wajib ganti. Wajib engkau ganti. Tiba-tiba orang yang mewar-warkan ini dah beri pada si Fulan. Okey, dah beri pada si Fulan. Kerana apa? Dia mendakwa. Tiba-tiba datang orang lain. Tuan Haji, duit yang Tuan Haji wawar tu duit saya sebenarnya. Jangan dia kata, semalam dah ada orang yang menuntut. Tengok tuan-tuan. Malam dah ada orang yang tuntut, aku dah beri dah RM100. Itu sebabnya apabila diwawarkan semua berkaitan dengan wang ataupun binatang yang dijumpa tadi, dah ada orang menuntut tetapi orang tu bukanlah orang yang sebenar, maka wajib ganti. Tengok tuan-tuan, dalam Islam kata. Sikit lagi.
dan diwawarkan benda yang sedikit hingga dizankan berpaling oleh orang yang hilang itu daripadanya pada ghalibnya. Baik, kalaulah benda tu sedikit, maknanya janganlah diulang lama-lama. Jumpa duit RM1 je. Sedang segi hukum asal kata kena wawarkan juga, tapi jumpa duit tu RM1 aja. Itu sebabnya kata benda yang sedikit hingga zan, hingga disangka berpaling, maknanya telah lupa orang yang hilang itu daripada ghalibnya, yakni hingga hilanglah daripada hati ampunya pada ghalibnya. Maknanya tak payahlah dia nak wawarkan. Hari ni ulang, siapa hilang duit RM1, lepas 7 hari ulang lagi, kemudian tiap-tiap hari ulang lagi, siapa ada hilang duit RM1, lepas sebulan ulang lagi, bulan depan ulang lagi. Itu dia kata tak payahlah, kering tekak mengulangkan duit. Siapa ada hilang duit RM1. Oleh itu dia kata wawarkanlah sekadar sehingga tuan ampunya yang merasa duit dia hilang RM1 tadi dah tak ingat dah. Tak ingat dah manalah pergi duit aku RM1. Tak payahlah nak dia wawar. Tengok tuan, dalam Islam begitu detail sehingga benda yang kecil pun, yang sedikit pun hendaklah diwawarkan. Dalam erti kata tak boleh kita nak ambil. Cuma dia kata benda yang sedikit ini tak payahlah sampai setahun nak diulang-ulang. Maknanya lepas seminggu 2 minggu tu berkemungkinan orang yang hilang duit RM1 tadi dah lupa dah, tak ingat dah. Itu maksud dia. Seperti sebiji gandum ataupun sebiji zabib kismis, maka janganlah diwawarkan akan dia, bahkan diasingkan, dipisahkan dengan dia oleh orang yang memungut. Siapa ada hilang, ini kalau gandum lah, kalau kismis ataupun wawarkan, siapa ada hilang duit 10 sen malam, jumpa dekat pintu masjid. Tak payahlah tuan-tuan. Walaupun hukum kata boleh diwawar, kata anggaplah itu dipisahkan oleh orang yang memungutnya. Tak payah. Kalau nak wawarkan boleh. Siapa ada hilang duit semalam? Berapa Pak Imam? 10 sen dekat pintu masjid. Kalau dah tak ada orang pungut, masuk tabung masjid, denting dalam tabung masjid. 10 sen. Tuan-tuan nak datang? Saya Pak Imam. Malu tuan-tuan. Orang yang kaya datang ke masjid pakai Mercedes sembahyang. Tiba-tiba imam kata, siapa yang ada hilang duit 10 sen semalam? Saya Pak Imam. Dia datang ke masjid pakai Mercedes. Malu tuan-tuan. Orang datang bersikal pun malu nak tuntut. Orang duduk jalan kaki pun duit 10 sen. Saya Pak Imam, duit saya kikis semalam. Malu. Itu sebabnya dia kata, maka diasingkan, dipisahkanlah oleh orang yang memungutnya. Tak payah. Kalau ada malu. Baik. Dan wajib atas yang memungut tadi ada upah. Jika ia qasad hendak memiliki akan dia, dan jika ada ia kemudian daripada pungutannya kerana qasad hendak memeliharakan akan dia atau islahkan dia andaian sekalipun, dan jika tiada memiliki akan dia kerana wajib wawarkan atasnya. Tengok keadaan. Kalau memerlukan upah, dia nak wawarkan itu boleh. Tapi dengan syarat, dengan kebenaran qadhi tadi.
Tapi biasanya tak adalah orang nak upah. Dia war-warkan aja. Sebab dia kata tengok, hukum asal tadi ndaklah diwawarkan di pasar, ndaklah diwawarkan di pintu masjid, ndaklah diwawarkan di tempat perhimpunan orang ramai, di tempat banyak ramai orang berjumpa. Kan banyak punya kerja tuan-tuan. Dia duduk kat batu berendam ni. Nak warkan pertama dekat pasar malam. Siapa ada hilang duit 10 sen semalam? Satu kerja. Ataupun siapa ada hilang duit RM10 semalam dekat tempat ni, tak ada orang pun. Lepas tu pergi pula dekat masjid, war-warkan dekat pintu masjid, tak ada juga. Pergi pula dekat tempat orang ramai, orang di balai raya ada perhimpunan, war-warkan. Maknanya kalau memerlukan dia upah, upah tu nak ambil daripada mana? Daripada baitul mal, bukan daripada duit tu tadi. Mana boleh dia menuntut upah. Jadi tuan-tuan, itulah keadaannya. Dalam arti kata nak memperjelaskan kepada kita apa sahaja benda yang kita jumpa luqtah tadi, termasuk wang ringgit, termasuk binatang ternakan, termasuk apa saja barang yang berharga, syarat dia hendaklah diwar-warkan dalam tempoh setahun. Dalam arti kata tak boleh untuk dimiliki. Ini yang kita nak ajar kepada anak-anak kita. Kalau engkau jumpa duit, kalau engkau rasa tidak amanah, engkau jangan ambil. Kalau engkau rasa amanah, engkau ambil, serahkan kepada ayah. Nanti ayah nak beritahu kepada orang kampung ni, ataupun nak serahkan kepada ketua kampung. Ajar anak macam tu tuan-tuan. Kalau dia rasa tidak amanah, nak engkau jumpa duit, engkau rasa diri engkau tak amanah, engkau akan ambil duit ini, engkau nak buat belanja sekolah, pesan dengan anak, jangan kau ambil. Sebab apa? Dia merasa diri dia tak amanah. Tapi kalau dia, anak ni tadi, walaupun berumur 10 tahun, dia merasa dirinya amanah, engkau ambil nak, kau serahkan kepada ayah, ataupun kau serahkan kepada tok kampung. Tengok tuan-tuan, nak mengajar anak macam tu. Jangan kita kata anak jumpa duit, bawa balik, bertuah, engkau nak tak sia-sia mak engkau melahirkan. Sentiasa engkau jumpa duit, paling tidak selamat duit ayah nak beli rokok, punya tak baik punya ayah. Jadi cukuplah setakat itu tuan-tuan. Ajar anak kita yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang saleh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha